Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Aziz bin Hassan, Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, selaku pengurusi Rusia Perhimpunan Bulanan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah bagi bulan Februari tahun 2012. Yang Berusaha rakan-rakan Ketua Sektor, Yang Berusaha Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru-guru besar, tuan-tuan, puan-puan, pegawai kaki tangan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya, para pelajar yang saya kasihi, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam majlis perhimpunan bulan Februari pada pagi ini. Tahniah kepada Sektor Pengurusan dan Pembangunan selaku Rusia yang berjaya mengelolakan perhimpunan bulanan pada kali ini. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kerajaan Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas khidmat bakti tuan-tuan dan puan-puan yang telah dan akan bersara wajib pada kali ini. Sesungguhnya perkhidmatan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan itu akan sentiasa terpahat di dalam ingatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga membalas segala jasa pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa diberi kesihatan yang baik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Kepada pegawai-pegawai yang bertukar keluar dari Jabatan Pelajaran Negeri Kedah, saya ucapkan selamat maju jaya di tempat kerja yang baru. Semoga lebih cemerlang. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan selamat datang kepada pegawai-pegawai baru bertukar masuk ke Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik untuk kecemerlangan dan kegemilangan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Kepada penerima anugerah hari ini, tahniah dan saya ucapkan ke atas kejayaan yang telah dicapai dalam setiap aktiviti atau program yang telah kita sertai. Semoga kejayaan dan kecemerlangan ini dapat diteruskan pada masa-masa hadapan bagi menjulang nama sekolah daerah negeri sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan ucapan tahniah dan syabas kepada sekolah-sekolah dan menengah yang telah berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang, yang baru menerima sijil penghargaan tadi, supaya dapat meneruskan kecemerlangan pada tahun ini. Begitu juga sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri Kedah yang telah berjaya meningkatkan prestasi kecemerlangan dalam peperiksaan PMR pada tahun 2011. Tahniah dan syabas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi berada dalam bulan sambutan Maulidul Rasul. Sesungguhnya, marilah sama-sama kita menghayati dan melaksanakan segala pengajaran yang dibawa oleh
Rasulullah SAW dalam setiap urusan kehidupan kita sepanjang masa. Rasulullah dikasihi, sunnahnya dihayati. Kita sudah berada pada minggu ketiga. Kita sudah berada pada minggu ketiga bulan kedua tahun 2012. Masa berlalu begitu pantas. Saya berharap segala perancangan yang telah dibuat sedang berada di atas trek yang betul, supaya haluan kerja kita tidak tersasar pada tahun ini. Kita berharap kita dapat merealisasikan tahun 2012 sebagai tahun kecemerlangan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman. Oleh itu, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan sedang menggerakkan seluruh bahagian jentera kita mengikut kelajuan yang sepatutnya dan membaiki segala kelemahan tahun lalu supaya perjalanan kita menuju matlamat menjadi lancar dan efektif. Kita perlu meneruskan serta meningkatkan kecemerlangan dalam semua peperiksaan awam yang telah dicapai dalam peperiksaan UPSR PMR tahun 2011 serta dalam pelbagai aspek pendidikan yang lain. Kita juga telah menerima peruntukan tahun 2012 dan ianya perlulah dibelanja secara berhemah dan pastikan segala yang kita belanjakan itu memberi impak yang besar kepada pencapaian objektif kita. Kita perlu sentiasa mengamalkan prinsip value for money. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu memastikan fokus kementerian pada tahun 2012 dan jabatan dilaksanakan dengan jayanya. Yang pertamanya, capacity building, iaitu usaha untuk membina keupayaan pegawai-pegawai pendidikan di semua peringkat. Usaha ini adalah untuk melahirkan pemimpin yang boleh menggerakkan organisasi dan mengurangkan masalah kepimpinan yang tidak dapat melaksanakan fungsinya atau dysfunctional leadership. Jadi kita perlu memastikan berlakunya pendemokrasian kecemerlangan di dalam sistem pendidikan di negeri Kedah melalui usaha meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Guru bermula daripada kehadiran guru, persediaan guru dan sokongan pihak atasan pengurusan sekolah. Guru disarankan meningkatkan inovasi dalam proses PMP dan penyediaan soalan. Penekanan harus diberikan kepada kehadiran guru mengajar, termasuk waktu ganti atau relief. Ini merupakan fokus utama Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Darul Aman untuk memastikan proses PMP berlaku dengan dengan cemerlang di bilik darjah. Berbanding dengan dahulu, kita sering mengatakan dahulu shock and talk, tapi zaman transformasi sekarang daripada pemantauan masih lagi berlaku talk sahaja, tidak ada cok. Rata-rata tidak ada cok, dia talk. Padahal kita sudah masuk era 2012. Sesungguhnya pelbagai inovasi yang kita perlu laksanakan dalam proses PMP berkesan di bilik darjah. Oleh itu menjadi matlamat utama Jabatan Pelajaran melalui pegawai dan pemimpin-pemimpin di peringkat sekolah untuk memastikan berlaku inovasi dan kreativiti penggunaan alat ICT dan inovasi dalam proses PMP dalam bilik darjah.
Ini supaya proses PMP lebih menarik dan pelbagai cara supaya dapat menarik minat untuk pelajar. Begitu juga dengan kita hari ini. Kita tengok contoh, bagi kaum wanita sudah lagi tak bertudung bawal. Kalau pakai tudung bawal tahun 2007 lah. 2012 ini bertudung Hana Panali atau pinda dan sebagainya. Ini perubahan. Kalau masih bertudung bawal, dia adalah ketinggalan. Begitu juga persiapan seorang guru atau imej dengan baju tangan pendeknya, seluar semakin singkat dan sebagainya. Ketampilan imej kita juga perlu berubah mengikut peredaran masa. Barulah kita dapat kecemerlangan seperti yang dikatakan oleh Ustaz Mahir X+. Cemerlang maksudnya menyebabkan pelanggan-pelanggan rasa tak terungkap. Bila masuk dalam kelas tu, pelajar pun naik heran, tak terungkap, sengap. Ada ICD-nya, ada laptopnya, ada pelbagai inovasi yang dibuat. Kemarin cara lama, hari ini sudah ada cara baru. Ini kita katakan excellent. Pelanggan yang tak terungkap, tak terkata apa, tercengang. Tengok Rohana ni pakaiannya tegak dah. Masuk. Ini pun imej. Kalau tak kuat, kita kena makan pematon. Ini sampai di tingkat 3. Kita sekarang bangunan 4 tingkat. Sampai tingkat 3, masuk dalam bilik kerja, duduk. Duduk multi penat dulu. Lambat. Ini zaman transformasi. Begitu juga kita nak segerakan berada di pintu bilik darjah. Macam sebelum kita naik komuter di Kuala Lumpur, kita ready lah. Sebelum komuter sampai, kita berdiri di tepi. Itulah pintu buka, terus masuk, ada yang keluar. Itulah perubahan yang perlu kita buatkan dan menjadi fokus utama kepada jabatan. Program transformasi vocational perlu direalisasi dengan jayanya, iaitu kita akan di Negeri Kedah ni beberapa kolej vocational telah dibina, menggunakan kolej sekolah menengah vocational di Sungai Petani, dan juga satu tempat yang baru iaitu di sekolah menengah Kuala Pegang, Pinang Tunggal. Di sekolah menengah Pinang Tunggal akan dijadikan kolej vocational kerana kawasan itu berdekatan dengan kawasan perindustrian. Dan perkara yang keempat ialah guru penyayang perlu dilaksanakan di semua sekolah melalui pendekatan kepada program mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah. Kita mengalu-alukan kehadiran murid ke sekolah. Program penghargaan murid dilaksanakan di semua sekolah secara terancang dan berkesan. Program mentor-menti dilaksanakan secara tersusun dan maklumat perlu dilaporkan kepada kementerian dari masa ke masa. Dalam hal ini, dalam hal guru sebagai guru penyayang, maka kita harus mengalu-alu mengubah cara kita mengalukan kehadiran pelajar. Kadang-kadang kerana tindakan kita memegang rotan, cekak pinggang, pengawas baris macam polis, disiplin baris macam polis, pelajar yang datang agak-agak lewat terus melencong. You masuk, kena tangkap, habis. Terus melencong. Kerana kita menyebabkan pelajar itu ponting sekolah. Apa salahnya bila masuk, datang cepat adik, cepat. Pimpinan nak mula. Loceng dah nak bunyi dah. 2 minit.
lari-lari. Kan? Ini cekak pinggang terus melencong ke tempat lain. Terus menyebabkan ponting sekolah. Sebab itu dalam kajian kita, bila kita buat kajian, terutamanya pada hari pimpinan, kes ponting sekolah begitu tinggi sekali. Ini kerana tindakan kita. Sebab hari itu ramai, semua keluar. Semua guru, semua jawatan kuasa disiplin, tunggu di tepi pagar. Siapa yang lewat, tulis nama. 3 kali tulis nama, hilang nama budak itu. Jadi kita kena beri layanan. Kan? Sedia tempat. Yang datang lewat duduk di belakang. Kemudian selepas pimpinan tu, bicaralah tentang kelewatan kita. Kan? Sebab pelajar-pelajar kita yang datang dari jauh, bangun pukul 5 pagi sudah bangun, bersiap mandi, tunggu bas lagi. Kan? Tunggu bas 1,5 jam lewat, bas kena tinggal. Kan? Kadang-kadang bas rosak di jalan, kita tanpa soal, kita nak rekod saja. Ini kita katakan budaya penyayang. Yang kelima, kita harus mempunyai gaya pengurusan. Client engagement memerlukan supaya ketua jabatan mendengar pandangan daripada warga organisasi di peringkat bawahan. Penglibatan pelanggan dalam membuat keputusan perlu diambil kira. Pendekatan memudahkan, iaitu usaha untuk melaksanakan pendekatan memudahkan atau facilitative approach dalam memenuhi kehendak pelanggan. Dan prinsip keterbukaan, iaitu mengamalkan prinsip keterbukaan, ketulusan dan konsentrasi dalam membuat dan melaksanakan keputusan. Oleh itu, saya menyarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya client engagement, pendekatan memudahkan dan prinsip keterbukaan diamalkan untuk meningkatkan perkhidmatan sebagai perkhidmatan awam. Terutamanya dalam menjanakan mencapai matlamat 8S. Sayang, kasih sayanglah Ustaz tadi. Isteri masak nasi, sayang kita makan. Kita makanlah. Kalau tak sedap pun sedap. Tambah garam lebih sedap lagi. Kena kata macam tu. Kata sedap dulu. Tambah sikit garam lagi sedap. Jangan kata tak sedap. Okay. Oleh itu saya menyarankan bahawa kita semua perlu memahami dan menghayati arah 7 haluan Jabatan Pelajaran Kedah tahun 2012. Kita juga perlu memahami, menghayati serta melaksanakan segala amalan kerja cemerlang yang telah kita perjelaskan sebelum ini. Kita perlu amalkan, ini perlu diamalkan oleh semua kita pada semua masa bekerja kita. Kita perlu membina sinergi melalui kesepakatan dan kesepaduan budaya kerja cemerlang secara bersama sehingga ia menjadi tabiat atau nilai atau budaya amalan harian organisasi kita. Sebagai pemimpin dan pegawai di Jabatan Pelajaran Kedah, kita perlu melaksanakan inisiatif quick win, iaitu membina cara bekerja berorientasikan pasukan team base. Yang kedua, menawan hati dan minda para pekerja. Ketiga, menawan hati dan minda pelanggan atau masyarakat. Yang keempat, mengadakan program meningkatkan imej dan penjenamaan semula. Yang kelima, budaya responsif dan cara bekerja yang sistematik. Yang keenam,
pengukuhan tadbir urus dan integriti. Kalau kita tengok dalam TV sekarang sudah ada iklan integriti yang diiklankan. Ini bermaksud supaya kita harus kukuhkan tadbir urus kita dan juga sifat-sifat mempunyai berintegriti yang tinggi. Dan yang tujuh, penambahbaikan sistem dan prosedur pemerkakasan ICT. Bagi mantapkan amalan ini, saya mengambil kesempatan di sini untuk mengingatkan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, maklumat yang telah kita sampaikan kepada semua pengetua dan guru besar dan majlis taklimat pengetua guru besar seluruh negeri Kedah pada 15 dan 18 2011 yang lepas, mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang tidak berkesempatan hadir pada majlis tersebut. Kita perlu sepakat melaksanakan tindakan yang disarankan dalam taklimat tersebut supaya ia dapat mengurangkan perbezaan pandangan dan tindakan dalam organisasi kita. Antaranya ialah outcome kementerian. Yang pertamanya outcome kementerian. Kita perlu memberi fokus kepada seluruh usaha dan pelaksanaan aktiviti kita untuk mencapai outcome kementerian, iaitu keberhasilan utama. Yang pertama, untuk melahirkan murid yang cemerlang. Melahirkan murid yang cemerlang dalam semua bidang. Yang kedua, kebolehpasaran tenaga kerja. Menyediakan, membina manusia, membina pelajar supaya kebolehpasaran tenaga kerja. Dan yang ketiga, melahirkan warga negara yang baik. Itu tiga perkara outcome kementerian yang kita siasatkan sebagai fokus kita pada tahun ini. Yang kedua ialah protecting instructional time, iaitu PMP dilaksanakan pada hari pertama persekolahan. Seterusnya tanpa sebarang gangguan dan tidak sepatutnya. Kalau kita tengok PMP zaman kita belajar dulu, Ustaz Aliah hari pertama masuk, masing-masing guru tanpa arahan dari mana-mana pihak, guru tingkatan 1 masing-masing membuka speaker dia, dengar berjauh-jauh. Kalau berlari kuat lagi, dalam sana lagi kuat, sebut A, B, kan. Sekarang kita kena arah pula. Hari pertama kena mengajar. Dia kata hari kedua tak mengajar lah, sebab jabatan kata hari pertama saja mengajar. Dia tanya macam tu pula lah. Kalau kita imbas balik zaman kita menyanyi tu, belajar dulu, guru tahun 1 tu, masing-masing cukup hebat. Tulis perintah tu, sebut bagi kuat-kuat supaya melepasi kelas yang sebelah. Kelas sebelah pula, lawan pula, melepasi sebelah. Itu semangat, semangat yang ada. Kita telah memastikan tidak ada mesyuarat dibuat pada minggu pertama untuk pengetua dan guru besar. Pengetua guru besar perlu berada di sekolah sepanjang tempoh peperiksaan awam. Khusus KSSR, KSSM hendaklah diadakan mulai Jumaat hingga hari Ahad. Ini untuk makluman pegawai di jabatan lah. Bila menyusun khusus, mesti Jumaat hingga Ahad ataupun Khamis hingga Sabtu, supaya guru tidak meninggalkan kelas begitu banyak. Ini adalah dasar dan meminimumkan wakil guru daripada setiap sekolah untuk menghadiri mesyuarat aktiviti ataupun program. Kebanyakannya harus pegawai sendiri menjadi urus dia. Semua mesyuarat dilaksanakan pada sebelah petang, kecuali pengetua guru besar dan pegawai di jabatan dan PPD. Kemudian pengetua hendaklah berada 70% di sekolah dan melaksanakan 30% dalam aktiviti lain. Begitu juga guru mesti 90% berada di bilik kerja dan 10% melaksanakan aktiviti lain. Dan apa-apa mesyuarat hendaklah dilaksanakan pada sebelah petang.
Dan kita mendapat sokongan daripada PPD dan juga sekolah. Dan ada juga sedikit-sedikit rungutan. Kerana guru tak boleh keluar pada waktu pagi. Kalau 5 orang keluar waktu pagi, berapa kelas ditinggalkan. Kadang-kadang nak pergi tempah medal ya. Pergi pagi, pergi pula berapa orang? 3 orang. Sekolah sana tu nak pergi tempah bola, nak beli bola sepak kan, pergi sebelah pagi, pergi 3 orang. Sekarang kita tak benarkan. Lepas sekolah pukul 2.30 boleh guru-guru itu menggunakan masa petang itu untuk membuat tempahan pelbagai peralatan persekolahan kan. Kadang-kadang ada juga rusak pun pukul 10 dia keluar nak pergi tempah peralatan pejabat dia kata. Peralatan pejabat bagi staf sokongan tempah. Ini perkara-perkara. Walaupun beberapa isu timbul, kita tetap mempertahankan aktiviti sebelah pagi tidak dibenarkan oleh tidak dibenarkan guru untuk keluar kelas demi untuk pembelian yang boleh dibuat pada sebelah petang. Program ini dilaksanakan oleh seluruh negara kita, seluruh negara kita atas persetujuan KPPM kita. Perkongsian pintar amalan terbaik. Namun demikian, lawatan penanda aras hendaklah diadakan dalam tempoh cuti sekolah. Begitu juga lawatan penanda arasan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh cuti sekolah. Kita cuti sekolah di Indonesia, di Thailand tak cuti sekolah. Boleh buat penanda arasan di arena antarabangsa, di arena antarabangsa. Ataupun kita boleh buat penanda arasan di negara kita pun boleh, tapi secara terancang. Terancang apa kehendak kita dalam lawatan penanda arasan tersebut. Keputusan membuka atau menutup sekolah. Kelas perlu mendapat arahan daripada pengarah pelajaran Kedah Darul Aman. Yang ketiga, budaya kerja berprestasi tinggi. Iaitu yang pertama dari segi integriti, melaksanakan pengurusan masa yang cekap, mengelak membazir masa, mengelak mesyuarat terlalu panjang tanpa sebarang tindakan, dan mengelak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi. Melaksanakan pengurusan sistem penyampaian yang berkesan, iaitu tidak mengamalkan sikap pilih kasih, sikap telus dan tidak melambatkan kerja. Sentiasa membuat keputusan yang betul, keputusan yang cepat melalui proses pemepakatan dan tindakan yang segera. Yang kedua, dari segi prestasi tinggi adalah kesegeraan. Sense of urgency, sentiasa segera membuat respon, tindak balas serta maklum balas pada siapa juga pelanggan. Setiap orang yang hendak mengambil tanggungjawab terhadap permintaan pelanggan, baik dalaman maupun luaran, bertaraf VIP ataupun orang kampung, jangan ada sikap melepaskan tugasan dan tanggungjawab kepada orang lain. Fokus terhadap pelanggan. Kena pasti siapa pelanggan dan beri fokus terhadap masalah mereka dengan teliti. Pelanggan berhak menerima yang terbaik. Jika perkhidmatan tidak dapat disegerakan, mereka berhak untuk mendapat maklum balas dan pemakluman. Pelanggan juga hendaklah diberi deadline atau tempoh masa perkhidmatan mengikut piagam pelanggan. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan masa pelanggan tu, cerita tu. Ada dengar tak ada dengar lah, cerita orang asli tu. Mengetua tu dapat dengar. Mengetua Gumsak tu, gangguan jabatan tak dengar. Oleh kerana kenaikan harga getah
kelapa sawit. Di Baling tu, orang asli di Baling tu beli motor. Kan? Beli motor tu pergi 4. Naik, ajak kawan dia naik 2 hari, dia ajak kawan naik. Dia kata, dia ada apa 4? Ni nampak macam tercungap. Kita pakai 2 lagi kita simpan. Pakai 2 gear tu. Kalau rosak 2 gear, kita pakai 2 hari. Dia simpan. Ya pun hampir seminggu, kalau di Baling tu, wing Baling, cekap cekap balik rumah, bawa panggil bini dah. Mari, Hana Panali naik. Dia kata, anak tak boleh tinggal, bawa anak 5 hari. Naik, pusing untuk Baling. Corona atas lah. Kan? Jumpa polis, buat roadblock. Polis tahan, dia buat tak tahu. Mak Ali, dia pergi juga lah. Kan? Dia pergi, dia pusing, dia corona balik. Dia hantar, dia suruh bini dia turun. Anak dia turun. Macam mana, okey, naik motor ni? Okey. Dia pun patah balik. Dia pergi balik kat polis, naik motor pergi ke polis. Sekarang Datuk boleh naik. Tadi penuh. Balik hantar bini dia tu. Kerana nak layan polis ni. Balik hantar bini anak kerana nak layan polis. Tadi tak boleh muat lah, penuh. Kan? Sekarang kosong. Datuk boleh naik lah, nak pergi mana? Ini orang asli layan pelanggan. Yang kelima ialah inovasi dan kreativiti. Semua program penambahbaikan bersifat inovasi dan kreativiti dilaksanakan dengan betul dan berkesan. Amalan 8S hendaklah menjadi amalan baik yang dihayati dan dijayakan. Warga pendidikan perlu mempunyai sikap transformasi, iaitu sikap ke arah yang lebih cemerlang dan memberi peluang kepada golongan bawahan untuk melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dirancang. Di tahun 2012 adalah tahun Gerakan Inovasi Nasional. JPN Kedah akan mengadakan Hari Inovasi dan sekolah perlu sederap meningkatkan budaya inovasi. Inovasi terbaik akan dipamerkan pada Hari Inovasi 2012. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam konsep budaya penyayang, amalan kita ialah dalam konsep guru sayang murid. Amalan kita pada tahun ini, kita melarang mana-mana sekolah menggunakan rotan, membawa rotan di sepanjang persekolahan. Kalau kita pergi sekolah tu, dia kata masih ada cikgu nak pegang rotan lagi. Ada satu sekolah saya melawat, dah kita bagi taklimat dah 15-18 tu. Pergi awal-awal bukan sekolah tu tengok, ngetua pula nak pegang rotan. Elok nampak dia sembunyi pula. Dia pakai kot, tolak masuk dalam baju. Jengweng kot dia. Ini kita budaya nak sayang. Kita ada rotan tu. Nama untuk guru dulu boleh lah kan. Kita kadang-kadang jumpa, kita tanya apa problem. Dah baca buku dah, ni masa apa. Siapa berada di sini. Dia akan jawab, akan relax sangat, pusing kot ni cikgu, nak masuk kelas sana. Lari cepat-cepat masuk kelas. Kan? Bagi dapat A. Semua pandai-pandai semua ni. Bila lagi belajar, lagi pandai. Dia pun seronok juga. Macam sekarang ni tak boleh main bola tengah hari. Keluar daripada rumah. Adik jaga dah, jaga baju, jaga kasut. Elok noh, jangan pergi kotak-kotak noh, jangan pergi comot. Mak tak larat nak basuh lah. Pergi sekolah tak main apa dah. Di Thailand je pergi tengok pukul 12 ke, pukul 1 ke, kan? Dia main bola macam tu lah. Bagus pun, kan? Dan berkaitan satu perkara lagi berkaitan dengan transformasi, transformasi iaitu dasar-dasar baru. MBM, MBI dilaksanakan. Dan kita sebut pelaksanaan MBM, MBI adalah secara soft landing. Jadi saya dapati isu ni, dia kata mai lagi datang lagi satu
dasar pula, dasar soft landing pula dah. Dia kata MBI ni satu dasar pula dah lah. Soft landing ni apa ni? Bila kita tanya cikgu, sekarang ni ada dasar baru lah soft landing. Dia pun tak tahu apa-apa dengar macam tu lah. Dia kata ni dasar MBI. Hendaklah dilaksanakan secara soft landing. Landing secara lembut. Kan? Macam burung lah, burung. Nak terbang hinggap di dahan tu. Dia tak main tuju kat deran tu. Tuju deran dahan, nanti pokok tuju tu. Jatuh, patah dahan-dahan tu. Kan? Kalau dia terbang tuju kat anti tu. Patah anti tu, jatuh bawah dia pun. Macam kapal terbang lah. Kalau kita turun tu tak soft landing, berit. Nah, terpacak ekor ke depan. Jadi soft landing tu burung dia kepak lu nak turun macam dia melayang nak kena kan. Dia dah melayang lu. Kita nak turun kat Port Dickson kan. Dia kena pergi Port Dickson lu. Dia melayang ni tengok. Kenapa tak turun ke belah Rawang ni kan. Dia pergi Port Dickson tu, dia main melayang. Dia kepak, dia hinggap. Tu kita soft landing tu. Landing secara lembut, dia kata. Maksudnya landing secara lembut ni ialah ada aliran dia. Kalau pelajar kita tu yang bijak dalam bahasa Inggeris, nak menggunakan bahasa Inggeris, guna bahasa Inggeris. Pelajar kita yang tak berapa mahir dalam bahasa Inggeris, tak berapa boleh nak guna bahasa Melayu, guna bahasa Melayu. Atau pelajar kita yang mahir bahasa Inggeris, mahir bahasa Melayu, boleh sikit-sikit bahasa Inggeris, guna dua bahasa. Ataupun guna bahasa ibunda dan sebagainya. Ini yang kita katakan soft landing. Supaya tidak timbul isu. Sama-sama bagi setengah dia kata, kami dapat buku teks bahasa Melayu, ngajak dalam bahasa Melayu. Pelajar dia kata, dia masih mahir dalam bahasa Inggeris. Tak boleh lah, tak boleh. Kena guna buku teks bahasa Melayu lah. Kena ikut buku teks bahasa Melayu lah. Sebenarnya buku teks bahasa Inggeris kita tak pungut. Dia boleh guna dua-dua buku tu. Boleh guna kedua-dua buku. Ini yang kita katakan soft landing. Ikut pilihan pelajar. Bagaimana dia nak teruskan MBI dalam budaya transformasi. Dan satu perkara lagi, transformasi tahun 2012 ialah bagi sijil tinggi persekolahan Malaysia, STPM. STPM kita ni ada perubahan sistem dia. Ada perubahan sistem dia, iaitu sistem menggunakan sistem PBS, peperiksaan berasas sekolah dan peperiksaan berpusat.